Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi dalam pengajian berkitab berpandukan kepada kitab yang disusun dan dikarang oleh almarhum Syekh Said Hawa Jundullah, dan kita ambil tajuk yang khusus berkenaan dengan jihad fi sabilillah. Sambungan kita pada bulan lepas ialah muka surat yang ke-75, tingkat yang ke-8. Tingkat yang ke-8 ialah kes bila mana muhtasib tidak boleh berbuat bersendirian. Muhtasib ni kalau tempat kita ni sama dengan penguatkuasa jawatan agama. Muhtasib orang yang terlibat dengan urusan enforcement, penguatkuasaan dan bertindak serta menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan jenayah syar'iyah ataupun syariah law kriminal, di mana muhtasib tidak boleh berbuat bersendirian, malah memerlukan rakan-rakan untuk menggunakan senjata. Dan satu tahap mereka tak boleh pergi seorang-seorang, kena bawa geng, kena bawa grup nak mencegah kemungkaran tersebut. Dan mereka tidak boleh pergi hanya sekadar begitu sahaja, malahan juga mereka itu mempunyai senjata, dibekalkan dengan senjata dengan tujuan mereka boleh mempertahankan diri mereka bila berlakunya serangan daripada pihak yang terbabit dengan jenayah tersebut. Bila dia ada senjata, maka golongan yang melakukan jenayah itu pasti akan rasa takut untuk bertindak. Dan kalau katakan mereka juga melakukan jenayah atau melakukan maksiat atau melakukan kemungkaran itu secara berkumpulan, dengan pencegahan secara berkumpulan dan bersenjata itu menyebabkan mereka akan rasa takut nak melakukan tindakan-tindakan yang lebih ganas. Baik,
Sedangkan orang fasik berkenaan itu juga bersedia minta bantuan rakan-rakannya yang mungkin mencetuskan pertikaian senjata. Dia akan bawa pertemuan ataupun juga pertikaian atau pergaduhan yang melibatkan penggunaan senjata. Senjata ni tak kisahlah nak kata senjata api ke, senjata tajam ke, barangkali buat parang ke. Tapi tak baloi lah orang buat parang kita bawa M16 kan. Atau keris lagi tak baloi lah kan. Lagi langsung-langsung tak baloi. Tambahlah zaman sekarang ni lagi langsung-langsung tak baloi. Keris ni layak duduk muzium je lah kan. Duduk muzium letak sebagai bahan bersejarah sahaja. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Di antara dua pihak dan akan berbunuh-bunuhan. Ini maknanya jenayah tu ada senjata. Kalau kita nak mencegah dan menghalang dan menangkap mereka dari melakukan jenayah itu, mereka ada senjata, ada kumpulan. Maka sudah tentu kalau kita pergi dengan tangan kosong ataupun dengan bersendirian, sama ada bersendirian dengan bersenjata ataupun berkumpulan tanpa senjata. Sedangkan mereka bersenjata. Sedangkan mereka itu berkumpulan. Maka bila berlakunya pergelutan secara bersenjata daripada kedua-dua pihak dan bakal yang berlaku itu dapat dijangka, iaitu akan berlakunya pembunuhan daripada situ. Baik, dalam kes seperti ini para ulama bertikai. Ini para ulama berselisih pendapat di kalangan mereka. Jadi masing-masing mengeluarkan pendapat, masing-masing mengeluarkan pandangan. Ya. Baik. Ulama bertikai sama-sama mereka. Sama ada perlu memperolehi keizinan imam terlebih dahulu atau tidak. Itu golongan, satu golongan ulama dia kata ada orang berpendapat individu rakyat tidak boleh melakukannya tanpa kebenaran imam kerana tindakan itu boleh menggerakkan fitnah, huru-hara, keadaan tak stabil, keselamatan terancam dan dia akan merebakkan fitnah, merebakkan kerosakan dan pemusnahan negeri. Itu pendapat pertama tu. Itu pendapat pertama. Ya. Ulama bersih pendapat golongan yang nak menghalang mungkar ni secara berkumpulan dan juga bersenjata melawan orang yang ada senjata ni, apakah perlu mendapat keizinan daripada pihak pemerintah? Kumpulan pertama beritahu kalau orang awam dia nak bertindak mesti, makna wajib mendapat keizinan imam. Nanti kalau tidak minta keizinan daripada pemerintah, sudah tentu akan membawa kepada huru-hara, fitnah lah. Ini kumpulan yang pertama. Maknanya kalau kerajaan mengizinkan, mereka akan boleh meneruskan enforcement mereka ataupun tindakan mereka untuk menghalang sesuatu kemungkaran dengan yang disebut adalah berkumpulan dan bersenjata. Pendapat kedua, pendapat yang lain menyatakan tidak perlu mendapatkan persetujuan imam. Maknanya ada beza pendapat itulah. Ada kata minta izin, ada kata tak minta izin. Alasan suruh minta izin jangan timbul huru-hara. Sebabnya kalau timbul huru-hara, siapa nak bertanggungjawab? Kalau minta izin, kerajaan izinkan, tak kerajaan boleh bertanggungjawab. Oh, mereka ni bertindak memang ada keizinan. Ya? Macam kita lah kat Malaysia ni, kalau kita kata jawatan agama tu mendapat persetujuan daripada pihak sultan negeri masing-masing. Jadi kau tanya orang jawatan agama tu kenapa awak bertindak? Ini dengan keizinan daripada sultan negeri, memberi kuasa kepada kami. Macam juga juru nikah. Juru nikah tu sebab dia ada kuasa daripada sultan. Itu dipanggil wali hakim. Wali dilantik oleh pemerintah. Jadi dia dilantik, kemudian ikut zon masing-masing. Maka mereka itu ada kuasa. Kan?
Ikut sesiapa-siapa je cukup syarat boleh nikah orang, tak ada masalah. Sebab kerana nak elakkan daripada huru-hara. Itu dia. Huru-hara, cacar marba. Kahwin tak kahwin, kita tengok keluar surat daftar je. Sebab tu, macam tu dalam kes mencegah kemungkaran. Jadi jawapannya, jihad rasmiah ni pada kumpulan pertama ataupun grup pertama di kalangan para alim ulama, mesti ada jihad rasmiah. Maknanya pihak yang mendapat keizinan daripada pihak kerajaan secara rasmi. Iaitulah jihad hukumah daripada pihak pemerintah atau kerajaan. Manakala pendapat kedua, tak payah. Tidak perlu mendapatkan persetujuan imam, kerana jika individu-individu harus melakukan amru bil ma'ruf yang dalam peringkat terawalnya perlu kepada kerjasama daripada seseorang, dua dan tiga, dan juga kadang-kadang dalam melakukan al-amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar itu berakhir dengan pergaduhan, yang at-tadarub, sedangkan pergaduhan memerlukan bekerjasama dan tak perlu memberi perhatian pada peraturan yang dikendaki dalam pelaksanaan ma'ruf, dan akhir sekali bersudahan dengan pembentukan tentera yang bertujuan untuk berkhidmat kepada Allah dan menghapuskan maksiat. Tu dia. Ini pendapat kedua ni maksudnya masa kita buat amal makruf kena tak minta izin pemerintah. Kan? Nak ajak orang semayang, kena pergi jumpa sultan, bagilah kami kuasa ajak orang semayang. Tak ada kan? Kata yang kedua sama je. Apatah lagi kalau wan nahyu anil munkar. Jadi dia kata kalau nak katakan berlaku serangan pergaduhan sebab amal nahi munkar, sama juga amal ma'ruf. Kita ajak orang semayang, orang tu marah kita, bergaduh. Kita pun panggil grup, mempertahankan diri kita, dia mempertahankan diri dia. Kita mempertahankan kebenaran, dia mempertahankan kebatilan. Jadi sama juga dengan nahi munkar. Itu alasan lah. Itu alasan dia. Baik. Di pokok pangkalnya benda tu benda khilafiah lah. Ada perbezaan pendapat. Dan kata pendapat yang kedua ini, kata dia, sampai peringkat perlu adanya satu Hizbullah, parti Allah, ataupun satu kumpulan yang dipanggil tentera-tentera yang boleh bertugas sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kerja dia amal ma'ruf nahi munkar. Bila sebut tentera ni maknanya mereka tu ada kekuatan. Jadi orang kata mereka tu ada kekuatan, takut orang dengar, kan? Ini squad amal ma'ruf nahi munkar. Adanya squad amar ma'ruf nahi munkar. Sebab squad amar munkar nahi ma'ruf dah ada. Kita tubuh ke belah squad amar ma'ruf nahi munkar. Ini dia. Ya. Jadi macam mana pula kalau kerajaan itu dia mengizinkan untuk orang buat munkar dan mengizinkan juga orang yang mencegah kemungkaran. Itu dia panggil kerajaan wasatiyah. Sederhana. Maksiat pun dia bagi lesen, mencegah maksiat pun dia bagi lesen. Itu wasatiyah. Jadi kau bertembung macam mana agak-agak puak-puak ni. Siapa suruh kau buat munkar, buat konsert? Kerajaan bagi permit. Kami pada permit juga. Ini jadi huru-hara kan. Pernah kita fikir tu? Kita fikir, tak juga Ustaz. Sebab itu kalau kita lihat setengah-setengah negara, dia nak enforcement, benda-benda maksiat munkar, dia susah dan sukar. Dia nak pergi masuk tempat-tempat maksiat sebagai contoh lah, untuk menghalang orang-orang Islam daripada melakukan maksiat. Contohlah. Atau menangkaplah dalam bahasa yang lainnya. Dah buat maksiat, tangkap. Kalau belum, kita halang. Yang itu faham lah, boleh faham kan. Pendek kata nahi anil munkar lah. Kita buat satu andaian. Dia ditangkap sebab minum arak dalam kelab malam. Kemudian dia dibicarakan dalam mahkamah syariah. Dan adanya pendakwaan tertentu, seksyen-seksyen tertentu yang menunjukkan dia itu melakukan kesalahan jenayah syariah. Jelas kan? Boleh? Faham kan? Mahkamah syariah boleh bertindak ke atas dia. Betul? Boleh kan? Tiba-tiba dia bawa kes ni ke mahkamah sivil. Dia akan menang. Sebab tu saya sebut bahasa mudah tadi. Orang ini, pemerintah ni bukan orang tak faham ni. Pemerintah tu, dia ada lesen bagi orang buat mungkar, dan ada lesen juga orang cegah kemungkaran. So tak cacat marba ke? Anda pernah fikir? Tak pernah fikir. Jadi kita fikir balik. Dia sekarang dia pergi ke mahkamah sivil, dia akan lepas. Sama kes tauliah tu je.
Itu rahsia dia. Dia kata, kau dakwa aku tak ada tauliah. Tapi kalau aku dakwa kau ke mahkamah sivil, kau menyekat kebebasan. Dan mana akta, mana dalam perlembagaan sivil mengatakan saya bersalah. Dia clash dua tu. So bezanya dia nak charge kita, dia kata kau melawan sultan, mendaka sultan. Dia kata pula kau lawan perlembagaan. Perlembagaan sultan tu perlembagaan yang besar. Sebab kita constitution, sebuah negara, kerajaan, raja berperlembagaan, Al-Malik Ad-Dusturi dalam bahasa Arabnya. Kan? Raja itu dia kena ikut perlembagaan. Dia bukan sultan, dia raja. Dia orang pening pandai. Al-Fening Al-Kefala. Jadi kes Kartika dulu yang ditangkap kerana minum arak. Kes kat Kuantan kan. Mahkamah syariah hukum ni 40 kali sebatan. Hudud. Kalau ikut hukum hudud tu 40 kali. Mula-mula. Dia tanya kenapa last kali 6 kali sebatan disebat. Sebab dia minta pengampunan dengan sultan. Ini hukum Allah, hak Allah. Kenapa pula ada pengampunan? Itu kan, nampak tak? Jadi itu antara-antara benda lah. Itu saya kata tadi, dia boleh amal makruf, dia juga boleh amal mungkar. Dan dia juga boleh nahi mungkar, juga nahi makruf. Sudah jadi caca marba. Jadi hukum Allah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita mengaji hukum hudud ni hukum hak Allah. Kecuali qisas, dia hak manusia. Agama hak Allah. Harta ni hak Allah. Allah tentukan, potong lah. Walaupun curi itu barang orang. Arak, zina, khazaf, merompak, bunuh, boleh pilihan. Tanya keluarga mangsa, nak dibunuh ke nak bayar diat, dan kau ampun bayar diat. Tapi kalau arak, ni hak Allah. Kita buka mana-mana kitab bab hukum hudud, disebut sama juga. Ni hak Allah. Hak Allah ni tidak ada siapa boleh beri pengampunan. Zaman Nabi dah berlaku, Fatimah Makhzumiyah mencuri, itu hukum hudud lah, potong tangan. Dia minta lah Usamah bin Zaid yang berani jumpa Nabi, tolonglah dikurangkan hukumannya. Nabi kata, demi Allah, kalau Fatimah, wallahi lau saraqat Fatimah bintu Muhammad la qata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad sendiri mencuri, apa potong tangan dia. Ini yang kita kena faham. So macam mana tiba-tiba boleh seorang pemerintah mengampunkan dosa pesalah itu, sedangkan hukuman itu hak Allah. Dan ini contoh kepadrian, kerahiban dalam agama Islam. Sedangkan tidak ada rohbaniyah dalam Islam. Padri je boleh ampun dosa orang. Dalam agama Kristian, Islam tak boleh. Jelas kan? Oh, jelas. Itu kesimpulannya, dia sendiri yang menyuruh orang supaya an-nahyu 'anil munkar, dalam masa sama juga dia sendiri orang al-amru bil munkar. Dia bagi keizinan buat munkar, kemudian suruh orang tangkap buat benda munkar. Itu macam mana? Itu dipanggil hukum caca marba. Caca marba. Kami mengharuskan individu-individu yang terdiri daripada pejuang-pejuang al-ghuzah. Pejuanglah. Orang yang boleh pergi berjihad. Maknanya dia mesti ada latihan ketenteraan, bersenjata, pandai menggunakan senjata, pandai menggunakan taktik dan teknik senjata dan peperangan. Tapi zaman sekarang lah, kalau kita ambil gambar, pegang senapang, masuk Facebook, dia kaitkan dengan Al-Qaeda terus. Main tuan. Padahal pegang senapang jaga je. Dia pergi Yaman, pegang senapang jaga je, mesti. Orang kata jangan syaitan, bahaya syaitan. Esok satu dunia kaitkan dengan Al-Qaeda. Padam lah. Walaupun senapang patah. Ini bahaya. Jadi kalau kata Syekh Syed Hawa ni, perlu ada satu golongan orang Islam ni jadi pejuang, al-ghuzah. Berkumpul dan memerangi mana-mana puak kafir dengan tujuan untuk melemahkan mereka. Tujuan lemahkan dia je. Dia satu masa, satu peringkat, satu kumpulan, kerja dia dakwah je. Satu kumpulan juga, dia kena ada kumpulan mujahidin, jihad. Dia bukan apa nak bagi lemahkan dua orang kafir ni. Yang mana mereka itu sendiri yang telah menyebarkan kemaksiatan di dalam negara-negara umat Islam. Puncanya mereka, kalau tuan-tuan tengok, kelab malam, siapa yang buka? Orang kafir. Dia sendiri ajar. Asalnya kat negara barat. Ada di negara kita. Sebab mereka ajar. Tapi kita ni tak ada nak marah. Tak ada nak marah sebab apa, Ustaz? Orang yang sama juga buat masjid.
Kata orang Melayu tak pernah sensitif. Kau kata-kata dia ni toke judi kau tak, dia pun makan harta pun warisan judi, kita tak marah. Sebab pada masa sama muka dia juga ada kat masjid, meresmikan sesebuah masjid. Time maulid muka dia pun ada juga. Dia pun bersama juga yang Hanana, yang Manana, sama juga. Ya, kita tak marah. Jadi benda yang mungkar bertukar jadi makruf sebab individu juga berada tempat yang buat makruf. Jadi punca asalnya kita pun jadi tak marah. Punca asalnya pada golongan kufar. Dia yang perkenalkan arak, dia perkenalkan judi. Jadi benda-benda ni pula ada dalam negara-negara orang Islam. Akhirnya orang Islam sendiri terlibat. Jadi kita menghalang orang Islam melakukannya. Dan kita meletakkan undang-undang hukuman kepada mereka. Dalam pada masa sama juga mereka yang bersalah dan menjadi pesalah ini pula menggunakan kesempatan undang-undang sivil dalam mahkamah sivil mempertahankan kemaksiatan dan kemungkaran mereka. So punca asal di situ. Punca asalnya bila perlembagaan barat itu sudah menjadi perlembagaan negara di dalam negara umat Islam. Ni dia. Baik. Mengalahkan golongan perosak selain pada orang kafir itu ahlul fasad. Orang yang melakukan dosa dan maksiat. Hukumnya adalah harus sebab tidak mengapa dibunuh seseorang kafir. Itu maksudnya dibolehkan. Kata editor lah. Maksudnya bagi bahasa Arab ni, dia ada pula ganti nama tu. Jadi sebab tu dia kata gitu. Tak mengapa dibunuh seorang kafir. Maka seorang Muslim jika terbunuh, maka kematiannya adalah syahid. Masa perang-perang tu, si Muslim perang orang kafir. Kerana apa di perang mereka itu telah melakukan kerosakan dalam bumi umat Islam, maka akhirnya mereka itu mati adalah syahid. Demikian juga dengan seorang yang fasik, yang pertahankan kefasikannya, boleh dibunuh. Boleh. Kita kata berhenti kau daripada melakukan dosa maksiat, judi, arak sebagainya. Akhirnya teruskan juga. Maka menurut pendapat kedua ni, kalau golongan ghuzah, jenis swasta ni, itulah satu kumpulan enforcement yang swasta, mereka terus memerangi ahli maksiat ataupun orang fasik ini, lalu mereka itu dibunuh, maka hukumnya dibenarkan oleh syarak. Muhtasib berkenaan, jika terbunuh pun maka dia adalah mati syahid. Secara keseluruhannya boleh dikatakan bahawa pengakhiran perkara-perkara seperti ini dalam proses pelaksanaan hisbah. Hisbah ni maknanya pencegahan jenayah syariah adalah jarang sekali berlaku. Adalah jarang sekali berlaku. Secara oleh itu jangan digunakan qiyas. Maksudnya jangan digunakan ikut peringkat amar makruf dan juga nahi mungkar. Tu jangan digunakan qiyas. Kita pun qiyaslah dalam bab isbah ni, kita pun kata mula-mula hendaklah kita menahan dengan tangan, mencegah dengan tangan keduanya, hendaklah kita mencegah dengan lidah ketiganya dengan hati. Dia kata malah dikatakan setiap orang berupaya menahan mungkar hendaklah menahan dengan tangan. Mampu. Senjata kedua, diri dan pembantu-pembantunya. Jadi masalah ini adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Sebab itu dalam kitab Fiqhul Jihad pun dalam karangan ataupun susunan Dr. Yusuf Al-Qardawi pun sebut benda yang sama. Kalau kita mampu menentang kezaliman tu dengan kuasa, dengan tangan, dengan persenjataan, kita boleh buat. Cuma kemampuan tu tak ada. Kemampuan tu tak ada. Terus setengah-setengah negara memiliki senjata tu satu benda yang sukar. Bahkan boleh dikira sebagai satu kesalahan. So macam mana dia nak wujudkan pula satu ghuzah tentera untuk mencegah perkara-perkara kemungkaran, kezaliman seumpamanya? Maka mungkin mereka boleh ambil peringkat kedua je lah. Macam mana sebutan hadis Nabi SAW, mereka boleh hanya mencegah dengan lisan. Dengan melalui saluran demokrasi ni, banyakkan kempen lah. Dalam ceramah, pungutan suara ataupun juga pengundian, itu kuasa pada rakyat. Dalam demokrasi dia panggil. Demokrasi ni adalah suara rakyat. So rakyat boleh menyatakan suaranya, sama ada dia sokong atau protes melalui pengundian. Itu yang panggil pungutan suara, dalam bahasa Arab panggil taswit. Taswit. Lepas tu kalau kita nak doa, doalah. Fala yusawitu illa hizbana. Ya Allah, mereka jangan mengundi melainkan parti kami sahaja. Itu rahsia dia. Yang orang faham bahasa Arab, fahamlah. Yang tak faham pun amin sekali, walaupun kena sekali kalau ada hidung dia sendiri. Dipanggil taswit. Jadi dipungut suara rakyat itu, rakyat nak sokong mana? Dari situlah mereka boleh membuat pengundian.
Maka sebab itu sistem demokrasi ini satu sistem yang kita gunakan untuk sokong dan protes. Yang kita tak guna kesempatan yang ada. Kan? Yang kita tak gunakan kesempatan yang ada. Jadi masalah ni adalah masalah dia seperti yang kita sebutkanlah tadi. Itu dia. Jadi kita kan sebutkan sebelum ini. Ini maknanya Syekh Said Hawa ni dia hurai pendapat kedua tu panjang sungguh lah. Seolah-olah beliau setuju pula adanya kumpulan yang kedua ni. Ini kumpulan kedua ni kita kena faham, tengok pada situasi. Jangan langgar situasi. Sebab situasi tu kalau kita bertindak tak sesuai dengan situasi dia, maka kita menyusahkan diri kita sendiri. So Islam tak suruh begitu. Jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Kalau setengah-setengah negara mungkin boleh buat begitu. Mungkin beliau cakap konteks Asia Barat dan juga Timur Tengah. Mungkin dalam konteks kita belum sesuai dengan cara begitu lagi. Kan? Jadi kita boleh angkat senjata kita bernama pensel untuk mengundi. Itu je lah. Kan? Itu je boleh. Kan? Aku nak protes. Tapi lah ada dapat duit susah juga. Dapat makan kangkung, jamuan kangkung, habis. Kan? Mengangkung kan dia. Ataupun ditukar pemerintah yang lain daripada parti yang sama, kita cubalah orang baru pula. Padahal orang tukar baju sama je. Kan? Baju yang sama. Kilangnya pun yang sama. Tapi orangnya saja yang berubah. Ni kadang masyarakat kita tak faham. Manalah tahulah kod-kod kan. Dia tukar hak lain. Dia kata kita buat sekali lagi election kan, PRU 14. Kita orang Melayu berkata kita cubalah orang baru ni pula. Tengok kena seksa 5 tahun lagi sudah kan. Garuk kepala tuan-tuan kan. Ni dia garuk kepala tuan-tuan. Sudah garuk kepala, itulah dia. GST nama dia. Tahu GST? Geng Songkok Tinggi. Geng Songkok Tinggi. GST. Sekali. Saya tambah JSTS. Geng Songkok Tinggi Sengit. Dia pakai sengit. JSTS. Gua-gua tuan. Jangan pakai songkok marah saya pula kan. Ni geng Songkok Tinggi ni lain tuan. Ni memang dia dengan songkok je. Nah, dari petikan ini jelaslah menunjukkan bahawa menghapuskan kerosakan, ikhla'ul fasad. Maknanya menghapuskan kerosakan dan ahli-ahli perosak dipanggil ikhla'ul mufsidin. Allah wajib ke atas orang-orang Islam serta menjadi hak mereka. Dia hukum dia wajib, tapi cara dia nak buat ikut cara dia. Itu lagi senang kan. Kita nak hapuskan golongan orang yang buat fasad dengan orang yang fasad ni, disuruh, tapi cara dia serah pada kita. Mana cara yang sesuai. Jelas juga ditunjukkan bahawa setiap Muslim menggunakan hak ini sehingga terhapus sama sekali kerosakan. Dia matlamat dia apa sebenarnya? Matlamat dia cara ke atau matlamat dia untuk menghapuskan kemungkaran? Mungkar berlaku sekarang kan. Kita ni matlamat nak menghapuskan mungkar ke ataupun matlamat kita nak mencari cara menghapuskan mungkar? Kalau matlamat kita cara sahaja, kemungkaran itu tidak akan terhapus. Kita boleh gertak-gertak orang takut saja dan menakutkan orang selain kita sehingga akan mendatangkan fitnah yang besar. Dengan kita buat apa juga cara yang mungkin tak menakutkan, bahkan kemungkaran itu boleh terhapus dengan sendirinya. So apa cara kita buat? Kita kena fikir kan. Jadi sebab itu saya melihat kepada dengan adanya kuasa pemerintahan itu saja. Dengan kuasa itu kita menghapuskannya. Macam mana dapat kuasa itu yang kena kempen. Pengaruh rakyat itu untuk memberi sokongan dengan jalan-jalan yang baik dan aman seperti jalan-jalan demokrasi. Kan? Kita kelang-kabut sangat nak menegakkan khilafah Islamiah sampai memiliki senjata. Dia takut jalan yang kita buat tu tak sampai pada matlamat. Akhir lumpuh. Menjadi suatu orang kata apa, kecaman secara berbentuk sedunia. Dikecam satu dunia bahawa golongan-golongan Islam ini bertindak dengan cara kekerasan sehingga membawa pada peringkat persenjataan. Itu saja. Tapi kalau dalam keadaan perlu lain cerita. Situasi yang perlu lain cerita, itu boleh. Tapi tengok pada situasi. Saya kata kita bercakap sekarang ni konteksnya yang kita belajar ni konteks untuk kita faham situasi kita. Yang situasi itu ada. Tapi jangan terlampau penakut sangat. Kan? Nak pergi usrah pun takut. Di mesyuarat pun takut. Apa nak takut? Kan? Lepas tu bila kita kata kita ada parti.
parti kita berdaftar, maka dia sah, apa nak takut. Sebab kerana tekanan-tekanan lah. Tekanan yang ada, tuan-tuan. Jadi itu yang masalah yang dibuatkan orang takut. Maka sebab tu dia ajar kita taktik dan teknik bagaimana untuk mengaburi mata orang yang sudah menjadi musuh kita dan musuh kepada agama kita. Itu yang kena pandai. Kan? Ada kalanya kita mengubah identiti kita, mengubah cara kita. Tapi perjuangan dalam hati kita dan pergerakan kita juga berjalan. Itu. Jadi kadang orang tak faham. Orang tak faham. Jadi sebab tu identiti itu kurang diberi perhatian sangat. Kan? Kurang diberi perhatian. Benda itu tidak penting. Yang pentingnya perjuangan dia sendiri. Bagaimana perjuangan, bagaimana mauqif pendirian dia itu sendiri. Jelas juga tunjukkan bahawa setiap Muslim menggunakan hak ini sehingga terhapus sama sekali kerosakan, alih perosak, penimbul keraguan dan pengganggu-pengganggu daripada bumi Islam. Itu dia. Ya. Jangan bertindak maka itu sampai boleh menyebabkan timbulnya fitnah macam kat Pening pun dibakar gereja kan. Itu pergi buat fitnah pula. Ambil kain rentang tu letak gambar Nabi Isa, kan? Isa tu anak Allah. Itu dah menimbulkan fitnah. Itu bukan fitnah mana-mana, itu sudah menimbulkan fitnah. Fitnah betul tu. Kan? Orang tu tak buat, kita pergi buat begitu. Itu macam cara jahiliah. Ini yang bahaya. Dia rasa cara dia Islam dah, tapi dia sebenarnya jahiliah. Ini yang bahaya. Jadi orang kafir dia confuse tuan. Dia confuse kan. Dia bukan tahu siapa orang yang buat itu. Kan? Dia bukan susah. Dia orang buat, bahkan dia orang pula dapat perlindungan daripada pihak-pihak tertentu. Seandainya imam orang-orang Islam ada, sebab tu pentingnya ada imam, pemerintah yang betul-betul pemerintah, kan? Maka ia akan berdosa jika dia tidak berbuat demikian dan orang-orang Islam mesti melakukannya. Maknanya pemerintah itu, situasi pemerintah itu dia mesti amal makruf nahi munkar. Sekarang dia berdosa, dia tak buat. So dengan dosanya itu, apakah menurut pendapat kedua tadilah dia lanjutkan lagi? Adakah dia biarkan dosa itu berlaku dengan rakyat hanya berdiam diri saja? Maka rakyat pun bertindaklah. Rakyat pun bertindak. Baik. Dalam kes di mana tiada imam, maka orang Islam berkewajipan melakukan proses pemeriksaan ini sehingga tertegaknya kerana Islam. Dan mereka yang pada hari ini menganggap adanya imam tapi tidak ada pemerintahan yang berpandukan pada Islam, maka seolah-olah tak ada imam. Itu yang mereka bertindak. Itu hujah mereka lah. Jadi kata dia, sehingga tertegaknya sebuah kerajaan Islam dan sehingga pemerintahan khalifah dikembalikan semula. Sebahagian besar daripada negara Islam sekarang dikuasai oleh orang-orang kafir. 1897, bayangkan gerakan Zionis ni sudah terbentuk. Ada kata di sejarah sebelum lagi. Maka mereka inilah yang cuba menyusun strategi macam mana kita nak menguasai negara-negara umat Islam. Sehingga kita menjajah mereka, maka terpilihlah negara kita 1927. Di 60 tahun tempoh tu jauh lama. Daripada penemuan Zionis. Maka dia bekerja puluhan tahun. Kita buat kerja baru 56 tahun. Nampak tak? Lambat sikit lah hasilnya Ustaz, lambat sikit. Tunggu lagi 4 tahun. Genap 60. Diorang Zionis pun lama juga buat kerja. Dia dapat yang tuan, habis. Habis orang Islam tu muka tak berubah. Orang Melayu muka tak berubah. Muka serupa tu juga. Tapi hati dan perasaan jiwa dia menerima sekular sebagai dasar pemerintahan dia. Dihapuskan undang-undang Islam, Quran dan Sunnah itu, walaupun tidak secara keseluruhannya, tapi dalam Islam kita dah diajar mengenai kaedah tauhid, hukum, hakam. Tolak sebahagian, erti tolak semua. Bukan susah. Akhirnya kita menerima pakai undang-undang ini. Itu yang dikatakan dalam kitab ini, negara Islam dikuasai oleh orang-orang kafir. Pemerintahan ni kalau ada Muslim tolak hukum Allah, menghinanya, maka dia murtad, zindik, dah tak ada agama dah. Mulhid sama juga. Munafik, golongan Muslim yang berpura-pura beriman tapi kafir dalam hatinya. Dan ahli-ahli perosak ini al-mufsidun dalam bentuk individu. Kadang-kadang individu itu sendiri. Kadang-kadang bentuk perbadanan atau NGO. Kadang-kadang institusi ataupun parti politik itu sendiri. Jadi orang menjadi kafir sebab menganut faham dan ideologi orang-orang kafir ini. Maka akhirnya dia buang Islam itu secara tak langsung dalam amalan kehidupan mereka. Jadi kita ni tadi kita balik dengan kita keliru tadi tu sebab kita keliru. Kita tengok dia pun buat masjid, dia pun merasmikan masjid, dia pun panggil Tok Mufti baca doa. Dia pun nak mufti juga baca doa, Tok Imam baca doa. Gitu.
Kita pun confused. Dia pun panggil juga Habib Syekh datang untuk bagi dia punya kita panggil tausiat, kemudian bagi qasidah. Dia tak pernah menghalang qasidah kan, sampai ke satu Malaysia berselawat kan. Lepas tu dia melalap menyanyi pula lagu-lagu rock. Tak kisah. Macam kata tadi, dia pun juga amar makruf, dia juga amar mungkar. Jadi kita nak buat nahi mungkar tak boleh sebab dia sendiri amar mungkar. Jadi clash dua tu. Kita nahi mungkar, dia amar mungkar. Maka mana pergi tuan-tuan, dah tak tahu dah. Dia caca marba. Telah muncul di negara-negara Islam beberapa parti sesat dan bersifat kafir. Lepas tu kalau ulama-ulama di Timur Tengah dia keluar fatwa, parti Ba'ath tu kafir dah. Di Iraq, Syria, saya tanya dia orang, kenapa kau panggil Ba'ath ni kafir? Dia menganut faham nasionalisme. Oh tu dia tuan. Dahsyat lagi. Nasionalisme tu kafir ke? Kafir kata dia. Kenapa? Bila beriktikad bangsa boleh menyatukan manusia. Mana? Oh dahsyat. Ba'ath tuan. Kita macam mana pula? Ada orang kata alasannya, habis ustaz tu Timur Tengah orang dia kasar, dia Muslim ke Islam ke? Ulama-ulama mereka faham Quran pada kita. Bukan mufti Perak seorang faham Quran. Dia rasa dia seorang faham Quran, orang lain tak faham, orang lain buta Quran, jahil Quran. Jangan cakap gitu. Kita nak komen pun, nak sokong mana-mana tu terpulanglah kat akhirat, so tangguh sendiri lah kan. Jangan sampai orang ni jahil Quran, orang jahil Quran. Tak elok ucapan-ucapan seperti itu. Kita condemn orang. Saya tak kisahlah ucapan tu dia ke sok khabar yang putar belik ke, itu antara dia dengan sok khabar. Sok khabar pula antara dia dengan Allah Ta'ala. Tu je kan. Tak peduli apa saya kan. Jangan cakap gitu. Declare orang lain jahil, tak reti Quran. Kalau kau reti, kenapa orang pergi jumpa kau lari? Kan? Oh, kalau orang berani tunggu, kan? Tunggu, kan? Tanya dia sendiri. Jangan cakap-cakap benda-benda gitu. Tak elok. Kan? Seorang ulama dia jatuh martabat dia. Dah tak ada ulama, dah ada ulalala ulahu. Bila kita mana rendah ke orang lain. Tak boleh tuan-tuan. Jangan kita rendah-rendah ke orang lain. Jangan kita ingat kita seorang je faham Quran. Baik. Kalau ikut dalam kitab macam ni, cerita pasal bab burah ni. Lambat lagi lah. Pak gayanya. Burah ni bulan depan kot kan. Ni burah. Kan? Ada cerita pasal bab menentang dan menghapuskan burah. Wujud pertubuhan-pertubuhan rahsia yang didalangi oleh orang kafir. Dia ada di negara Islam ni pertubuhan-pertubuhan rahsia. Paling mudah kita tengok gerakan Freemason. Dulu pernah didedahkan di Malaysia ni. Dah lama dah, maknanya bukan baru lagi. Wujudnya gerak batiniyah, zindik dan ilhad. Golongan ni golongan yang mengajak orang Islam supaya membatinkan, menyembunyikan kekufuran. Zahir kat Islam itu. Diorang ni tak percaya dengan Tuhan sebenarnya. Tapi mereka ni masuk dalam kalangan umat Islam. Contoh dia tak percaya dengan Tuhan tu. Dia sini tak percaya undang-undang Islam tu boleh menyelesaikan masalah sosial dan masalah yang dihadapi oleh umat pada hari ini. Jenayah meluasa. Kita katalah dengan hukum Allah, hukum Islam tu kita jamin akan negara akan menjadi aman daripada jenayah. Oh, mana boleh, mana bukti. Kan? Oh, dia pun buatlah cerita-cerita. Dia cari contoh-contoh yang terteruk kat negara-negara Arab tu. Dia kata, dekat negara Arab pun ada juga kes rogol, walaupun ada hukum hudud. Padahal negara tu berlaku rogol pun dalam 10 tahun sekali je. Kan? Kadang 2 kali. Tapi kena ingat, bila jenayah tu berlaku, dia dapat tangkap, dihukum. Dia tak pernah ambil yang tu. Hukuman yang berlaku lepas mata orang ramai. Tak pernah tengok. Dia akan cari benda yang dalam banyak-banyak pokok tu, buah semua elok. Dia akan cari buah yang tak elok. Nampak? Pokok rambutan ni kau tengok. Merah-merah buah dia. Dia pohon teropong. Ini perang je. Yang kau tengok perang, nampaklah perang. Kita tengok yang merah dulu. Kita tengok majoritinya. Mana yang baik. Nampak? Jadi Islam tu betul. Orang Islam ni tak betul. Kan? Jangan kita tengok orang Islam tu, tengok ajaran Islam tu sendiri. Jadi dia tolak Islam. Akhirnya dia ilhad. Mana ilhad? Jadi dia zindiq. Dan ada orang yang etis. Seolah-olah dia tak percaya dengan Tuhan. Tapi kita keliru sekali lagi. Pada kita keliru. Dia pun pakai juga baju Melayu samping. Main Jumaat duduk depan. Kan? Main raya duduk depan. Orang takbir raya juga dia. Kan? Nampak tak tuan? Jadi kita pun keliru. Dia berkata kau tak boleh kata dia tak Islam. Memanglah dia bergerak pun gerakan secara rahsia. Kan? Kalau dia declare dah lama kalah dah.
Dia declare, aku memang zindik, aku mulhid, Freemason. Habislah. Memang kalah. Memang dia sendiri pun jatuh. Tapi inilah kata Syekh Said Hawa, gerakan ini akan masuk dalam seluruh negara umat Islam. Gerakan ini gerakan Zionis kafir Yahudi laknatullah untuk rosakkan keimanan para pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia. Orang-orang Kristian di negara-negara Islam memungkiri janji mereka. Beginilah keadaan pemerintahan di kalangan negara Islam yang dibantu oleh agensi-agensi bertugas melakukan kerosakan, melakukan maksiat dan dosa besar secara terang-terangan sentiasa berada dalam kelakuan maksiat dan mengharuskannya. Maknanya orang-orang Kristian itu sepatutnya duduk dalam negara orang Islam ataupun orang kafir sebagai kafir zimmi. Mereka tidak boleh memerangi Islam secara zahir, secara batin, secara jelas ataupun secara bersembunyi. Tapi mereka sudah langgar perjanjian zimmah itu, akhirnya mereka menyebarkan kerosakan secara halus. Secara halus kita tak nampak. Maka itulah menyebabkan ulama-ulama pada hari ini mengatakan tidak jelas kafir itu sama ada harbi ataupun zimmi. Yang jelasnya mereka melakukan kerosakan. Sudah jelas harbinya itu. Nak cakap zimmi itu susah. Kan? Ini mereka sendiri yang menjadi dalang untuk meneruskan kerja-kerja dosa dan juga kerja-kerja maksiat ini. Silap ni sebab kita orang Islam sendirilah, para pemerintah itu dia sendiri yang meredai dan merelakan maksiat mungkar. Macam mana kita tengok Brunei sendiri, walaupun ada orang non-Muslim duduk di Brunei, tapi bila sebab kena kuasa tu kuasa raja, nak menguatkuasakan undang-undang Islam, hudud dan qisas, maka orang kafir tu berbunyi pun dia tak berani dah. Bunyi memang dia bunyi tapi tak berapa kuat suara dia, kan? Itu ada. Dia mula dari situ. Tapi kalau dia sendiri tak ada menguatkuasa, kan, dia sendiri pula dia dalang, dia sendiri pengurusi pada apa juga kerja-kerja maksiat mungkar. Dia lah pengurusi arak, pengurusi judi. Jadi si kafir ni kata, kau nak bising-bising buat apa? Aku punya bos pun orang korang juga dia, kan? Kata apa? Kan? Yang menjadi pengurusi, yang boleh jadi orang kata tali barut untuk kerja-kerja dosa dan maksiat ini. Dia tak 2-3 juta, ada tuan goyang kaki. Kau tak payah buat kerja apa. Datang mesyuarat setahun sekali, sign. Siapa tak nak kerja gitu? Nak. Kita pun nak, kan. Goyang kaki 3 juta. Kan. Buat rumah besar-besar. Beli kereta besar-besar, relax je. Itu baru satu sumber. Ada sumber lain lagi. Tuan kata masuk depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Masuk belakang, tuan. Jadi akhirnya si kafir ni kata, seronok aja. Orang Islam melalak, marah. Mungkar, kita apakan mungkar? Kan? Rupanya dia punya orang juga sendiri yang tolong luluskan benda-benda mungkar ini. Maka tidak selesailah masalah ni berlaku, tuan, sampai bila-bila sekalipun. Melainkan ditukar yang atas tu terus. Ditukar yang atas tu, yang berkuasa tu sendiri, tuan. Itu yang kata pentingnya ada kekuasaan. Adanya sultah, kuasa. Ya. Bukan mana kerja dakwah tak payah buat. Kerja dakwah buat. Tapi kerja politik kena buat. Kerja politik buat, kerja dakwah tak buat. Salah. Kerja dakwah buat, politik kita tak buat pun salah. Dua-dua kena jalan. Dakwah dan politik. Tapi kalau dakwah tak ada masuk politik, tak boleh. Kuasa pemerintahan tu mesti ada. Sebab nak dapatkan kuasa pemerintahan, mesti ada kuasa politik. Dakwah dia hanya peringkat bawah je. Ini politik dan dia peringkat atas. Nampak? Kita kalau kita ada rumah, tuan, atap kena jaga, lantai kena jaga. Jangan atap cantik tapi lantai teruk, kan? Oi, aku tengok rumah macam cantik ah, masuk-masuk tengok lantai tanah ni lah. Masa? Ataupun lantai cantik, tiles semua, kan? Tengok atas, ya Allah, zinc je, kan? Masa? Dia dua kena cantik, kan? Jadi kerja dakwah. Tapi jangan kita kata dakwah politik tak penting, politik kata dakwah tak penting. Dua-dua kena kata penting. Nampak? Jadi dakwah yang bawah-bawah ni bagi sedaran masyarakat. Pentingnya adanya kekuasaan Islam, politik Islam, pemerintah Islam. Yang atas pula kena betulkan. Aku nak kuasa sekarang, aku nak amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar munkar nahi ma'ruf. Gitu dia. Tapi yang sokong, dua-dua kena sokong. Jadi antara lantai dengan atap tu, siapa nak tegakkan dia, nak jaga dia, nak beri runtuh, tu ada tiang-tiang tu. Kena ada asas. Tak ada asas, tak faham dia. Kenapa aku sokong, kenapa aku join, tak tahu, entah. Orang lain sokong, aku sokong. Itu yang silap. Dia dapat turut. Itu Melayu nama dia. Itu Melayu. Jadi orang Islam dia faham. Sebab apa dia faham? Dia belajar. Dia ngaji. Ustaz sebut benda ni penting. Dua-dua ni penting. Jangan kata tak penting. Kalau tak mengaji, atau dia mengaji pada sebahagian orang, tak pada sebahagian yang lain. Maka nampak kerja dakwah ni penting, Syekh. Politik tak penting, Syekh.
Bila orang politik bagi duit, dia duduk depan sekali. Tak ada. Dakwah penting je, politik penting. Sekali orang politik datang bagi duit, dia duduk depan sekali. Kalau tak penting, kau ambil ni, tu lain share. Kan? Cerita orang dah cot lah. Entah munafik share. Apa tak? Itu yang munafik. Ada payah buat gini. Yang kena faham. Dua-dua kena jalan. Dua-dua kena jalan. Bukan tak jalan. Masjid, surau, kan? Pertubuhan dakwah, jalan. Pertubuhan politik, jalan. Maka nak mensyumulkan Islam itulah sebenarnya paling bagus. Satu pertubuhan hanya menjalankan kerja-kerja dakwah dan politik. Sebenarnya, kita dah sampai bab nanti tuan-tuan. Kita baca penghujung kitab ni kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab tidak akan berlaku tadarub ataupun clash, bertembung, walak. Kan? Orang ni walak satu kepimpinan, sebab satu jemaah, satu kepimpinan. Maka dia walak, jadi clash. Kita clash hari ni walak lah ni. Ni dia. Nampak? Kita tak mau sedia mendengar. Dengar dulu apa alasan dia. Kan? Orang yang nak naik atas tiba-tiba turun ke bawah. Ada sebab lah. Macam orang main bola. Kan? Tiba-tiba striker undur ke bawah je. Ada sebab tu. Sebab dia nak striker terus tu. Kalau dia terus duduk depan je, orang tahu dah kau striker, tak nak aku. Pas bola kan kau. Saya tak nak bola tuan, ni saya punya, orang kata apa, perumpamaan saja. Jadi ada masa macam perang kan. Ada masa kalau dia terus ke depan je, orang tahu dah. Dia nak menyerang. Kali dia berundur. Tak berani dia. Dia tengok dia patah balik. Itu Khalid Al-Walid tu siapa yang sangka masa dalam peperangan Uhud. Kan? Dia patah balik dia orang. Ayuh, kita berundur. Contoh Islam kata seronok dah. Takut dia mah. Turun, ayuh, ambil semua barang-barang tu. Rupanya dia buat taktik dia. Dia tengok tentera Islam berebut barang-barang harta peninggalan kafir Quraisy, akhirnya dia terus menyerang. Tapi Allah Taala Tuhan beri hidayat. Khalid bin Al-Walid yang merangi orang Islam, akhirnya masuk Islam tuan. Orang yang hebat taktik perang ni masuk Islam. Nampak tak? Jadi dia sendirilah yang terus memerangi orang-orang lain yang memerangi Islam tuan. Itu taktik. Itu penting. Macam tak? Politik ada sepak terajang dia. Kan? Percaturan dia. Kan? Ada masa kita naik atas, ada masa kita turun bawah sekejap untuk naik lebih atas lagi. Bukan naik atas balik, lebih atas. Dia ada sebab-sebab. Kita tak faham, kita suruh buat spekulasi. Ya bukan-bukan, akhirnya kita merapuhkan kewalakan kita, kepatuhan, ketaatan kita, yang itulah namakan bai'ah kita. Akhirnya kita terus nakisina bai'ah. Kita langgar bai'ah kita. Habis, tuan-tuan. Kita kena faham. Ada sebab musabab, ada setengah-setengah benda yang kita perlu buat kenyataan. Ada setengah perkara kita bukan tak nak buat, kita menangguh kenyataan terlebih dahulu. Musuh tunggu je, kan? Tersilap melakukan sesuatu tindakan, maka ni yang digunakan tuan-tuan. Ni saya harap orang Shah Alam ni orang bandar lah. Orang faham, kalau ulu bendul lain kan. Tak faham benda ni. Kan? Tak faham. Tapi insya-Allah orang Kajang lagi faham lah. Orang Kajang ni kena faham tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Macam-macam Jadi dalam politik macam perang kan, dia sama je. Cuma cara dia angkat senjata. Saya selalu sebut dalam kelas saya itu angkat senjata tuan. Dia main akal je. Dia main akal, strategi. Yang begitulah kita tuan macam mana kita nak berhadapan dengan, betul kata saya kata dengan geng-geng ustaz ni. Entah nak cerita buat politik saya dalam kitab tak ada. Bukan teori politik, berpolitik tidak ada. Percaturan ni tidak ada. Carilah kita tak ada. Orang belajar henggi macam mana pun, memang dia nak tahu politik, dia kena masuk bidang politik. Itu kata Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bukan Yusuf Nur, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Da'li siyasah li ahli siyasah. Kau tinggalkanlah politik, da'i siyasata li ahli siyasah. Kau serahkan politik ni pada orang yang ahli dalam bidang politik. Kalau kita tak tahu kita. Tak faham kita kan. Ini dia. Ni kalau antara ulama yang hebat dalam percaturan politik tuan, Allah dah cabut nyawa lebih awal lagi. Tentu almarhum Ustaz Badil Nur. Dia faham. Dia seorang tu sampai orang keluarkan buku, seorang ustaz yang politikus, dia faham. Kan sebab tu orang masih lagi sebut nama. Dia yang faham percaturan tu tuan-tuan. Maka sebab tu benda ni macam perang kan. Kenapa ada setengah ulama dia sendiri menganggotai ketua angkatan perang macam Ibn Taimiyah kan? Sama. Dia sendiri macam Al-Aiz bin Abdul Salam. Dia ulama yang karang kitab, yang berceramah, berkhutbah, bertazkirah, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah isyak. Sekali kuliah ada, dia apa? Tapi betul perang dia duduk depan. Mungkin dia faham segi strategi peperangan. Dia gabungan antara. Jadi susah dalam dunia cari orang yang ada dua benda tuan. Ilmu agama dan juga ilmu siasah, ilmu politik. Tapi alhamdulillah ulama-ulama dulu tinggalkan karangan kitab-kitab mereka tuan. Antaranya Imam Mawardi. Nampak? Imam Mawardi orang Arab bukan orang Jawa. Kan? Ada orang kata Mawardi ni orang Jawa Ustaz.
Orang Jawa ambil nama Arab tu Mawardi kan. Ini dia. Jadi karang kitab mengenai ahkam sultaniyah, hukum hakam berkaitan dengan pemerintahan. Dia sudah masuk dalam bidang politik itu sendiri tuan-tuan. Maka dia faham digabungkan antara ilmu dan juga politik. Maknanya syariat dengan politik. Sebab Islam tidak menafikan kan adanya kan politik di dalam Islam itu sendiri tuan-tuan. Baik. Beginilah kata dia. Keadaan pemerintahan di kalangan negara-negara Islam yang dibantu oleh agensi-agensi bertugas melakukan kerosakan, melakukan maksiat dan dosa-dosa besar secara terang-terangan, sentiasa berada dalam pelakuan maksiat dan mengharuskannya. Jadi kita tuan-tuan sebenarnya menyebabkan orang Islam mengharus dan menghalalkan maksiat itu sendiri tuan-tuan adalah disebabkan kerana mereka sendiri terpengaruh dengan agensi-agensi barat yang kafir ini yang menghalalkan maksiat dan juga menghalalkan mungkar. InsyaAllah tuan cukuplah sekali saja untuk malam ni. Sebab panjang lagi tuan perbicaraan kita kalau kita baca lagi yang selanjutnya. Sebab benda ni kita kena baca satu persatu dan dihuraikan dengan cara perlahan-lahan untuk kita faham. Cukuplah hanya sekali saja untuk malam ni. Kalau tuan-tuan ada soalan tanya insya-Allah. Ada soalan? Kalau tak ada soalan tuan macam biasalah saya umumkan tuan. Sekolah kami tuan di Yaman atau di Sana'a memerlukan bantuan daripada orang ramai tuan untuk perjalanan sekolah, dan saya dapat mesej yang terbaru tuan sebab kerana pelajar ramai jadi kami terpaksa menyewa tingkat bawah dalam bangunan tu, dia panggil basement ataupun bedroom dalam bahasa Arab dia panggil bahagian bawah tu. Jadi basement tu digunakan untuk sebagai surau kami tingkat G floor. Sekarang kami ambil yang LG lah, bawah lagi basement lah, kalau sana panggil basement. Jadi kami buat tuan surau di bawah sana, di dewan makan kat atas pula. Surau tu di dewan makan. Jadi tuan-tuan kami perlukan, saya dapat mesej tadi, kami memerlukan $3,000 untuk buat dia punya ni, kapet ni. Jadi tuan-tuan boleh bantulah kami tuan-tuan untuk melancarkan lagi perjalanan untuk sekolah kami di Yaman tuan. Dan segala infak-infak tuan-tuan puan sekalian untuk Darul Quran Malaysia Yaman ini kami ucapkan terlebih dahulu jazakumullahu khairul jazak, dan Allah Taala akan memanjangkan umur tuan-tuan dan puan sekalian dan memurahkan rezeki insya-Allah. Bagi mereka yang tak berkesempatan untuk menghulurkan bantuan untuk hari ini, boleh dapatkan saya nombor akaun untuk sekolah kami Yaman yang kami gunakan akaun di sinilah Darul Azhar juga. Dan alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi sahabat-sahabat kita yang prihatin minta nombor akaun, yang saya sendkan nombor akaun kepada mereka yang mereka dapat hulurkan untuk membantu sekolah-sekolah kami tuan. Dan inilah tugas saya tuan-tuan untuk bantu tuan sebagai YDP Yayasan Al-Quran Timur Tengah ataupun Darul Quran Malaysia Yaman, untuk mengumpulkan dana membantu mereka. Dan untuk makluman tuan-tuan, siapa yang ingin ikut rombongan kami ke Yaman atau nak hantar anak belajar kat sana tuan-tuan, boleh 27 Februari ni saya akan berangkat tuan-tuan, hujung bulan tuan, balik 9 Mac. Jadi untuk mengerjakan ibadah umrah pun boleh sekali join kami. Sebab saya pergi sana untuk pergi umrah sekali. Saya lupa tuan-tuan, tadi saya lupa nak apa ni, nak buat pamphlet, dan pamphlet saya pula hari ni hari cuti, diorang tak buka kedai, nak pergi photostat pamphlet tak sempat tuan. Kalau pergi pun memang tutup lah kedai kan. 5,650 tuan. 5,650 umrah. Dari sini tuan-tuan kita singgah ke Yaman Sana'a sekejap, itu ada city tour pusing Yaman. Kemudian kita berangkat ke Mekah buat ibadah umrah, Mekah Madinah sekali lah. Kemudian kita balik, kita singgah lagi ke Yaman satu hari Sana'a, kemudian kita berangkat balik ke Malaysia. Semuanya 5,650 bersama kami tuan-tuan. Dan tuan-tuan yang pergi sana juga berkesempatan untuk menginap di hostel kami dan dapatlah melihat macam mana sekolah kami di sana tuan-tuan. Nak tengok macam mana rupa guru-guru yang mengajarnya, anak-anak muridnya tuan-tuan. Nak tengok macam mana rupa musalla kami, asrama, kelas-kelas kami. Itu bolehlah melihatnya tuan-tuan. So setengah orang dia kata nak ulu derma ni kalau tengok tu lagi puas Zat. Inilah masanya tuan-tuan untuk kita rasa puas betul-betul sambil pergi beribadat buat umrah di Mekah dan ziarah di Madinah. Kita ziarah Sana'a sekali tuan-tuan. 5,650. Bagi tuan-tuan yang nak berurusan mudah je tuan-tuan. Besok wilayah cuti kan, Isnin. Hari Selasa lah boleh berurusan. Saya bagi saja nombor telefon. Darul Azhar ni juga termasuk juga yang menguruskan untuk pakej umrah.
dalam pejabat Darul Azhar di Bandar Malaysia itu ada sekali pejabat marhalah servis and travel. Mereka itulah yang menguruskan sekali tuan-tuan urusan umrah. Jadi untuk penjimatan lah, jadi mereka gunakan pejabat yang sama. Pejabat sekolah tuan mudah berurusan. Artinya tuan-tuan pergi umrah juga bersama-sama kami ini, tuan-tuan juga menginfakkan untuk tabung sekolah kami. Itulah caranya kami tuan mengumpulkan dana bagi bantu sekolah. Dan kita tangguh majlis kita dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.